Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa sahabat-sahabat Facebook yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Malam ni kita bersama lagi untuk malam yang kelima. Malam yang kelima insya-Allah. Tuan-tuan, masih lagi kita membicarakan tentang asam garam rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita masuk malam kelima. Tajuk yang kita akan baca malam ni iaitu Aisyah. Sayyidatina Aisyah pelekeh orang dan Rasulullah marah. Ni tuan-tuan. Jadi sama-sama kita ambil iktibar. Tuan-tuan dikasihi, Aisyah yang meriwayatkan cerita ini, Aisyah yang menceritakan pengalaman ini menunjukkan ketinggian luhur budi seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cerita ini mungkin menceritakan sesuatu yang tak baik sebenarnya, tetapi ianya penting pada pandangan ibunda kita ini, penting sebagai apa? Panduan kepada wanita-wanita beriman untuk menguasai rasa cemburu itu. Jangan sampai cemburu memusnahkan. Jom kita dengar apa cerita Aisyah pada kita, Sayyidatina Aisyah pada kita. An Aisyah qalat, ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فأطنب في الثناء عليها فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة فقلت لقد أعقبك الله يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قالت فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا لم أراه تغير عند شيء قط إلا عند النزول الوحي أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذاب. Masya Allah. Sayyidatina Aisyah menceritakan, ni bunda kita cerita apa? Satu hari kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW menceritakan kenangan-kenangannya bersama Sayyidatina Khadijah. Baginda lebih-lebih memujinya. Rasulullah macam suka cerita, tuan-tuan. Apatah lagi tentang isteri yang sangat dikasihi ni, ya. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah, Allahu Akbar. Sangat Nabi sayang, sangat Nabi kasih. Memberi sangat kesan dalaman pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau ada suami yang kehilangan isteri, dia terasa sungguh-sungguh, yang dia rasa sangat-sangat terkesan sebab apa? Sebab sangat-sangat menguja hidup dia, sangat-sangat memberi kebahagiaan dalam hidup dia, sangat memberi kesan dalaman, rasa indah, rasa cinta yang mendalam. Maka ini isteri yang terbaik. Sebab tu Rasulullah sangat suka bercerita tentang Sayyidatina Khadijah. Cerita pula pada Sayyidatina Aisyah, maka cemburu lantas menguasaiku, kata Sayyidatina Aisyah, sebagaimana yang menimpa mana-mana perempuan. Tak tertahan, tak terdaya nak menahan rasa cemburu tu. Bila Rasulullah puji sangat-sangat Sayyidatina Khadijah, yang dah tak ada ni, Rasulullah puji dan terus puji. Cemburu Sayyidatina Aisyah. Sama lah macam orang perempuan lain, kata Sayyidatina Aisyah. Nama perempuan kuat cemburu. Aku pun berkata, kata Sayyidatina Aisyah, sungguh Allah kan telah gantikan orang tua daripada sekalian warga tua Quraisy itu untukmu, ya Rasulullah. Tuan-tuan, bila Rasulullah dengar ungkapan Sayyidatina Aisyah yang sebegitu, kata Sayyidatina Aisyah, wajah Rasulullah tiba-tiba serta-merta berubah, yang tidak pernah aku melihatnya, kata Sayyidatina Aisyah, melainkan semasa turun wahyu
atau ketika mendung sebelum baginda tahu sama ada mendung yang datang itu bawa rahmat ataupun bawa azab. Allahu Akbar. Wajah yang sangat berubah. Kemudian ditambah lagi dengan hadis, dalam hadis yang kedua bicara yang sama. Aisyah menceritakan Rasulullah setiap kali menyebut tentang Khadijah, baginda tidak jemu memujinya dan beristighfar untuknya. Pada suatu hari beliau menyebut lagi tentangnya. Lantas aku naik cemburu, kata Sayyidatina Aisyah, sehingga aku berkata, Allah kan sudah gantikan orang tua itu untuk kamu ya Rasulullah. Lantas aku melihat Rasulullah marah dengan marah yang menggetarkan kulitku, kata ibunda kita ni. Rasulullah marah sampai, kata Sayyidatina Aisyah, menggetarkan kulitku. Tak cakap apa. Tak. Kita ada macam tu. Kita marah, dia bukan takut, dia lagi lawan kita. Dia ketar bukan takut, tapi dia ketar dan lawan kita. Ada isteri yang macam tu pada tuan-tuan? Bagi cerita ni pada dia. Ibunda kita suri tauladan kepada wanita-wanita beriman. Ambil iktibar, ambil pengajaran. Sayyidatina Aisyah cemburu. Tiba-tiba bila cakap macam tu, Nabi marah. Maka Aisyah bergetar seluruh kulitnya. Sehingga aku berkata dalam hati, ya Allah, ni Aisyah berkata dalam hati, ya Allah, jika engkau hilangkan kemarahan Rasulullah terhadap diriku, aku tidak akan menyebut lagi yang buruk-buruk tentang dia selagi aku hidup. Satu orang wanita yang beriman, satu wanita yang berakhlak tinggi, satu orang wanita yang terbentuk indah akhlaknya. Bila Nabi marah, dia apa? Dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau hilangkan kemarahan pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam suamiku ini, kata Sayyidatina Aisyah, doa pada Allah, minta pada Allah, aku takkan sebut lagi benda-benda buruk tentang Khadijah. Aku takkan sebut lagi selepas pada ni. Takut Rasulullah. Sebab suami bila marah, bukan suami saja marah, petala langit pun marah. Para malaikat melaknat isteri. Sebab tu Aisyah bila tengok, Sayyidatina Aisyah bila tengok wajah Rasulullah berubah, tiba-tiba Rasulullah marah sebegitu, getar kulit dia. Takut pasal apa? Takut murka Allah. Takut laknat Allah. Sebab duka citakan suami. Minta pada Allah, ya Allah, kalau tarik kemarahan kepada Rasulullah ni, ya Allah, aku tak ulang lagi dah. Ni, ambil iktibar pada wanita-wanita beriman. Ni ibunda kita, suri tauladan pada kita. Ni, kita boleh cemburu, tapi jangan buat cemburu menyebabkan suami kita berduka, suami kita marah dengan kita. Bila suami marah dengan kita, terkesan dengan kata-kata yang keluar daripada mulut kita, luka hati dia, terasa hati dia, bersedia untuk menerima kemurkaan Allah. Sebab tu Aisyah sangat-sangat minta Allah hilangkan kemarahan itu. Takut. Setelah itu aku lihat Rasulullah kembali tenang. Seperti keadaan awal aku bertemu baginda, awal aku bertemu dengannya. Lepas pada itu Rasulullah tenang balik. Itu je tuan-tuan. Suami ni kalau dia tengah marah, jangan kita simbah api. Kata-kata kita bisa tuan-tuan. Isteri, wanita, kata-kata dia sangat bisa. Sebab apa bisa? Sebab dia cakap guna perasaan. Dia tak pakai kat sini. Kalau dia berasa hati, kalau dia cemburu, dia tak pakai sini, dia pakai sini. Bila pakai sini, macam-macam kata-kata yang pedas, pedih, pedas.
Suami bila dia terkesan dengan kata-kata kita, dia tunjuk reaksi marah, jangan lawan balik. Itu saja, turning point di situ saja, kunci dia di situ. Suami bila dia dengar perkataan kita, dia marah balik, jangan balas, stop terus, jangan cakap apa-apa dah, diam. Bila dengar suami marah, diam, jangan cakap apa-apa. Itu poin yang penting untuk kita jamin kerukunan dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab orang lelaki Allah Ta'ala cipta, dia Allah dengan keindahan akhlak. Dia kalah dengan rayuan seorang isteri. Sebab tu kalau suami tengah marah, diam je. Maka itu yang diambil oleh sikap yang diambil oleh ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Bila dia tengok Rasulullah marah, dia diam. Bahkan dia berdoa pada Allah untuk hilangkan kemarahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bila keadaan macam tu, tenang balik. Itulah orang lelaki-lelaki. Sekejap je Rasulullah tunjuk, sekejap je, lepas tu eloklah balik. Lepas tu Aisyah kata, selepas pada tu aku tengok Nabi SAW, keadaan dia kembali macam mana aku mula-mula mengenalinya. Tu, sebab tu jaga-jaga. Bila kita tengok reaksi suami kita marah, jangan kita simbah api balik. Sebab apa? Kemarahan tu akan melampaui dan berlakulah sesuatu yang kita tak ingini. Sebab apa? Sebab bila kita lawan, kita mencabar. Orang lelaki-lelaki ego dia tinggi. Lagi kita lawan, lagi tercabar dia. Bila lagi tercabar dia boleh buat apa saja. Itu jaga-jaga. Ini tip untuk kita bahagia dalam rumah tangga. Setelah itu aku lihat Rasulullah kembali tenang seperti keadaan awal aku bertemunya. Baginda pun bersabda, apa yang awak katakan tadi demi Allah, dia beriman denganku, kata Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, saat orang lain ingkar padaku. Dia beriman kepadaku saat orang lain ingkar. Dia membenarkan akan daku saat orang lain mendustakan aku. Nih, bersama diriku mendapat zuriat sedangkan dengan yang lain tidak mendapat zuriat. Saat orang lain tak suka, saat orang lain benci, saat orang lain ingkar, Sayyidatina Khadijah di belakang Nabi, sentiasa di sisi Nabi, membenarkan Nabi, meredakan keadaan Nabi. Saat Nabi sedih, saat Nabi gundah gulana, Sayyidatina Khadijah lah insan yang sentiasa hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu isteri yang terbaik, tuan-tuan. Sebab itu sampai ke akhir hayat Rasulullah tak boleh melupakan Sayyidatina Khadijah. Terlalu indah, terlalu agungnya wanita ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa mendampingi Nabi saat orang lain tak suka dengan Nabi, saat orang lain ingkar, saat orang lain lawan, saat orang lain mengata pada Nabi. Aisyah dan Sayyidatina Khadijah sentiasa mendampingi Rasulullah. Allah, itu akhlak, tuan-tuan. Itu wanita-wanita beriman. Jadikan ini sebagai sumber inspirasi dalam hidup kita. Jadikan inspirasi betapa suami ini syurga bagi kita, syurga untuk kita. Ya, walaupun dia bersalah, walaupun dia dalam keadaan ada lemah, tapi bukan isyarat untuk kita menunjukkan sikap tak baik pada dia. Ambil pengajaran daripada cerita ni. Dan hadis yang ketiga yang terakhir, Aisyah berkata, tidak pernah aku cemburu terhadap mana-mana perempuan sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah, kerana kerapnya Rasulullah menyebut tentangnya. Baginda menikahiku selama 3 tahun. Baginda menikahiku selepas 3 tahun Sayyidatina Khadijah meninggal. Allah atau Jibril pernah menyuruh baginda mengkhabarkan berita gembira kepada Sayyidatina Khadijah.
bahawa dia akan mendapat rumah yang diperbuat daripada mutiara di syurga nanti. Allahu Akbar. Itulah ibu kita Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid radhiyallahu anha, pendamping Rasulullah, cekal bersama dengan Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, tak pernah rasa gundah gulana, sentiasa mendampingi Rasulullah, sentiasa jadi orang yang menenangkan Rasulullah. Saat orang lain pulau, sentiasa tenangkan Nabi, sentiasa menunjukkan rasa cinta kasih pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi tak boleh lupa kerana Sayyidatina Khadijah sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan bisa jadikan semua inspirasi dalam hidup kita. Akhlak Nabi juga, akhlak ummahatil mukminin juga kepada wanita-wanita beriman yang mengimpikan syurga. Mudah-mudahan kalian Allah mudahkan untuk masuk syurga. Allah bantu kalian untuk taat pada suami. Allah bantu kalian untuk sentiasa tenang berhadapan dengan suami yang pelbagai kerana, sentiasa sabar, sentiasa berlapang dada dengan kelemahan suami, sebab di sisi kamu syurga. Jangan undang kemurkaan Allah. Dia suami, dia syurga untuk kita. Kita isteri, kita berkhidmat untuk suami kita. Kelemahan dia kita tutup, aib dia kita tak akan sebarkan. Rahsia je pada kita, rahsia untuk kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita syurga. Wanita-wanita beriman di luar sana, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan syurga untuk kalian. Siru ala berkatillah. Untuk malam ni kita sambung pada esok pula. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.